Merecup kembang di hujan pagi, lahirlah bayi setiap hari, membuat dosa di hari nanti atau hidup penuh bakti. Manusia antara malam dan pagi membentuk sejarah hidupnya sendiri. Di garis kesopanan dan kekejaman antara perhambaan dan berontakan. Yang lahir dan yang mati, bentukkan alam semula jadi. Hanya manusia memberi erti untuk kehidupan yang tidak abadi. Bacaan itu ialah sajak bertajuk Yang Lahir dan Yang Mati, tulisan sastrawan negara Usman Awang sebagai pembuka gelanggang bual bicara dengan tiga insan yang sungguh istimewa hari ini. Tumpahnya kuah ke nasi, Georgetown Literary Festival. Bersama-sama kita, saya perkenalkan yang diraikan Puan Haslina Usman, anak kepada sastrawan negara Allahyarham Usman Awang. Yang diraikan Tuan S.M. Zakir, anak kepada sastrawan negara Allahyarham S. Osman Kelantan. Yang diraikan Yang Mulia Engku Rustam Alias, anak kepada penyair Allahyarham T. Alias Taib. Sebelum kita mulakan, eloklah kita sebagai orang Islam meluangkan sedikit masa menghadiahkan surah Al-Fatihah buat ketiga-tiga sastrawan besar tadi. Al-Fatihah. Pepatah lama ada menyebut, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Sudah tentu jejak-jejak dan bayang-bayang, jika tidak pun menurut laluan, jika tidak pun menentang, tempias dan harumnya mekar tersemat daripada ayah kepada anak. Di sini saya ingin bacakan dahulu latar ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Panel pertama, Puan Haslina Usman, merupakan anak sulung sastrawan negara Usman Awang. Beliau mula menurut jejak ayahnya menulis sajak sewaktu di sekolah menengah, tetapi secara serius pada tahun 2004. Karyanya pernah tersiar dalam majalah Dewan Sastra dan antologi Mahabbah Beta. Beliau pernah menggunakan nama pena Lara Luka, Lina UA dan Lina Usman. Haslina juga membuat penyelidikan karya ayahnya selain menerbitkan kembali karya ayahnya melalui penerbitan UA Enterprise Sendirian Berhad. Beliau juga pernah menjadi penasihat semasa penubuhan Yayasan Usman Awang. Kini Haslina merupakan salah seorang ahli lembaga penasihat pertubuhan tersebut. Jadi baik, panel kedua, Tuan S.M. Zakir merupakan anak keempat sastrawan negara S. Osman Kelantan. Jejak beliau bukan sahaja jelas menyelah menuruti langkah ayahnya, tetapi mungkin jauh lebih pelbagai, intens dan berjaya mengorak imej dan bahasa baru dalam ranah kesusastraan kita. Kebanyakan karya cerpen, esei, puisi dan novelnya bukan sahaja menampilkan keprolifikan S.M. Zakir dalam kalangan pengarang kontemporari Malaysia, tetapi juga memenangi pelbagai anugerah peringkat kebangsaan. Mungkin paling manis, beliau merupakan penerima Sea Right Award pada tahun 2011 dari Thailand dan mendapat anugerah sastrawan muda Masra 2010, anugerah yang diberikan khusus kepada pengarang yang berketerampilan pada peringkat Asia Tenggara. Dengan syarikat Nusa Center miliknya, tahun ini S.M. Zakir menerbitkan semula 4 novel langka ayahnya. Antaranya merupakan novel Angin Timur Laut, antara novel terawal Allahyarham S. Osman Kelantan. Panel ketiga, Yang Mulia Engku Rustam, telah menghabiskan lebih sedekat karirnya dalam industri pembuatan dan kini bertindak menguruskan perniagaannya sendiri. Hanya beberapa ketika sebelum pandemik COVID-19 merebak, beliau mengambil inisiatif mengurus bersama dan memelihara karya-karya almarhum ayahandanya, penyair T. Alias Taib, terutamanya dalam bentuk penulisan dan barang-barang peribadi beliau. Yang Mulia Tengku Rustam telah menerbitkan semula karya T. Alias Taib selain menerbitkan sebuah posthumous berbentuk madah di bawah rumah penerbitan Pusaka Alias Niaga. Engku Rustam juga merupakan pengasas kepada Kedai Buku Titi Wangsa, sebuah perniagaan penjualan buku-buku tempatan dan luar negara. Baik, terima kasih pada semua ahli panelis kerana datang meraihkan hari kita berbual bicara tentang ayah-ayah, sosok ayah-ayah yang hebat-hebat belaka pada hari ini. Sebelum kita bermula, izinkan saya dahulu
memberi teguran, memberi panggilan yang berbeza sedikit. Kalau boleh, saya minta memanggil kakak, memanggil abang, ya, kalau boleh, sebab kita nak, orang kata, nak menangkap semangat pada era arwah Usman Awang sendiri. Beliau waktu, ialah kiranya saya anggap diri saya ini sebagai seorang adik, dan kalian abang dan kakak, ya. Jadi boleh, ya, insya-Allah. Okey. Baik, sebelum saya bermula, saya rasa eloklah saya bertanya soalan kepada Kak Haslina dahululah, memandangkan senioriti dan orang kata penampilan Usman Awang itulah melebihi orang kata sasuan negara yang awal daripada yang sebelum, ya. Dan soalan ini adalah soalan yang saya kira untuk ketiga-tiga ahli panelis, ya. Apakah impresi utama Kak Haslina apabila pertama kali membaca karya ayahnya? Ketika itu saya masih anak lagi, jadi sebagai anak kita dah kira biasa, kira itu satu kebiasaan. Jadi saya tidaklah mengambil kira sangat, sebab ianya satu kebiasaan. Cuma bila saya lebih dewasa dan lebih mengenali penulisan, ya, saya mula ada apresiasi, dan apa yang saya tertarik ialah cara beliau menulis. Rasanya ayat-ayat tu semuanya disulam. Jadi itu yang menarik pada saya, dan mungkin kerana itu saya juga suka menulis, sebab dengan menyulam tu kita membuat ayat-ayat itu lebih menarik, lebih orang kata lebih tangkapnya lah. Oh, sangat menarik tu Kak Haslina. Soalan yang sama jugalah kepada Abang Zakir. Impresi pertama Abang Zakir dapat menatap karya arwah ayahnya. Ya, sebenarnya dari segi pada mula saya baca tu memang sebab saya baca semua novel pada masa ketika itu, ketika usia saya sekitar sekolah rendah sampai sekolah menengah tu, saya banyak membaca novel-novel yang ada dalam simpanan. Rumah saya tu sekitarnya memang penuh buku-buku biasalah, semua penulis memang penuh buku-buku. Jadi saya akan baca semua novel-novel yang ada. Saya suka baca novel lah. Tapi novel kebanyakannya novel sastra seperti Samad Said, Usman Awang pun ada juga, yang kemudian Arinawati, Hussein, Shahnon, Azizi, dan saya membaca juga novel Osman Kelantan. Bagi saya ketika itu saya membaca novel ayah saya sebagaimana saya membaca novel-novel yang lain. Biasa ya ekspresi saya kan, sebagaimana saya membaca novel yang lain. Saya baca satu-satu. Ada novel-novel yang saya tertarik kan, macam Juara, Angin Timur Laut dan sebagainya. Tapi itulah ekspresi saya pada peringkat awal lah. Dan kemudian ekspresi itu kemudian berpecahlah bila kita meningkat dewasa, kita melihat daripada sudut-sudut yang lain lah. Dan kemudian saya mula melihat latar-latar tu sebab latar-latar yang dekat dengan saya lah. Jadi kita dapat merasai lah kesan-kesan daripada novel tersebut. Itulah. Itu sangat menarik tu sebab dekatnya abang pada dunia arwahnya kan, dan apa yang arwah lalu, itu sangat menarik. Soalan yang sama jugalah kepada Abang Rustam. Impresi pertama apabila abang membaca karya-karya puisi arwah ayah. Impresi pertama, saya juga mengalami pengalaman yang sama seperti Kak Lina dan juga Abang Zakir. Kebetulan kamar kerja ayah dan juga perpustakaan mini berada ialah kamar tidur saya juga. Jadi saya sudah membaca ketika pada awal usia yang awal lagi, ketika sekolah rendah.
Jadi kami memang sudah membesar mengetahui dia seorang penulis, jadi tidak merasa janggal. Jadi memang dia sudah dikelilingi buku dan bacaan. Jadi pembacaan saya mula berubah bila fikiran atau pembacaan saya berubah mengikut zaman. Kemudian ketika itu baru apresiasi ataupun cara saya memahami berubah mengikut zaman. Jadi kalau bertanya tentang impresi pertama, pada awalnya tidak ada yang istimewa ketika itu. Kemudian bahasa-bahasa yang digunakan oleh arwah dalam tulisannya juga bahasa-bahasa yang sederhana, tidak terlalu puitis. Jadi cuma persoalan yang dikemukakan ketika itu tidak mencapai waktu pemikiran saya. Jadi saya tidak dapat menangkap. Kemudian saya dia punya penangkapan hanya mendata saja. Tapi satu perkara yang menarik tadi bang, abang kata tadi abang duduk bersama dengan buku-buku arwah dalam tempat yang sama. Jadi pernah tak arwah ayahnya kata jangan sentuh buku tu atau jangan sentuh kerja-kerja ayah kat sini, atau memang ayah biarkan saja? Sangat kerap, dia sangat teliti, seorang yang teliti. Dia selalu memberi amaran kalau benda-benda terusik. Oh, baik. Jadi kemudian kami tidak lagi tidur di situ. Kami tidur di ruang tamu dan sebagainya. Masya Allah, macam tu sekali. Ini agak menarik tentang kamar kerja atau perpustakaan khusus ya. Sebab saya terus terang Kak Aslina, saya pernah datang ke rumah di Bukit Tungku, rumah arwah ayahnya, kerana ayah saya mengenali arwah ayah Kak Aslina. Jadi saya antara budak sekolah dululah kecil-kecil yang buat kajian tokoh sastra, tokoh terhadap sosok nama Usman Awang itu. Jadi apabila pertama kali saya sampai ke rumah dan kemudian melihat bilik khusus, bilik studi, bilik buku tu, saya terpampam. Saya macam wow, inilah dia seorang sang penulis, inilah dia. Jadi saya kata saya nak jadi macam ni. Saya nak, kalau boleh saya nak, sebab saya rasa inilah dia ketinggian atau pentingnya sosok seorang penulis sampai ada sebuah bilik sendiri tersendiri. Jadi saya nak tanya, bila Kak Aslina dapat tahu ayah saya seorang yang penting dalam dunia sastra ni? Dari kecil dia seorang semasa saya kecil dia seorang wartawan di Utusan Melayu. Jadi saya sudah biasa dengan dia, dengan typewriternya. Dari kecil saya dengar ketik typewriter tu. Jadi itu satu norma pada saya. Dan pada saya ketika itu, saya rasa semua orang boleh menulis macam arwah ayah. Sebab saya rasa itu bukan satu benda yang luar biasa. Saya rasa itu semua orang boleh. Semua orang boleh. Jadi bila di sekolah saya buat karangan, pada saya cincai tapi dapat A, saya rasa alah semua orang pun boleh tulis. Masya-Allah. Maksud saya tak pernah dapat A waktu karangan dulu. Hanya nak cerita lah. Tak ada, sebab mungkin daripada saya kenal dunia, dia memang menulis. Dari zaman dia duduk di Singapura, waktu tu saya kecil sangat, tapi saya masih ingat di Singapura, bukan typewriter lah, tapi dalam bilik tidur tu penuh dengan kertas, pen, coretan. Jadi dari saya kenal dunia, saya kenal ini. Jadi bukanlah satu perkara luar biasa. Cuma bila kawan saya macam fail bahasa Melayu, saya boleh fail bahasa Melayu. Pada saya lah itu satu aneh
kalau orang feel bahasa Melayu. Oh, agak menarik hal ni. Mungkin hal yang sama dengan Abang Zakir dan lebih lagi lah saya rasa. Tapi saya rasa mungkin ada titik temu Abang Zakir melihat kepentingan ayah sebab Abang Zakir pun mula pada tahun ini menerbitkan novel-novel ayah kan, khususnya yang novel-novel awal beliau yang sangat langka itu. Mungkin apa pandangan Abang Zakir? Sebenarnya kita yang membesar daripada kecil lahir pun dah ada, samalah dengan Kak Lina. Kita tengok biasa saja. Terus siapa pun boleh menulis kan, dan kita baca pun penulis-penulis lain apa. Sebab masa tu penulis-penulis memang belum ada sebarang gelaran besar-besar. Mereka menulis kan, dan kita pun membaca kan. Jadi kita taklah melihat sesuatu yang luar biasa kan. Tetapi yang kita tak lihat luar biasa ni, bila kita pergi keluar, orang akan lihat kita luar biasa. Kita bercakap dengan kawan-kawan cakap apa buku, macam buku tu pelik kan. Tapi kita boleh pergi rumah orang, kita tengok tak ada buku rumah dia. Kita pula pelik kan. Sebab rutin kita dibesarkan persekitaran daripada awal lagi, mula-mula kenal dunia dah nampak benda macam tu. Jadi bagi kita biasa. Mungkin bagi orang luar tidak biasalah. Dan jadi kepada saya melihat hal-hal ini, tapi kemudian bila kita menulis, kita melihatlah sumbangan setiap penulis dan dia punya perkembangan dan sebagainya. Kita lihatlah ada perbezaan kekuatan dan sebagainya. Tapi saya nak terangkan bahawa peringkat awal ni, kalau nak kata ayah saya seorang guru jadi dari peringkat awal pun dia guru. Tempat menulis dia sangat simple lah, kadang kelakar tau. Tapi saya tengok kemudian kebanyakan penulis-penulis macam tu lah tempat menulis dia. Di mana? Menulis dia ibu saya suri rumah. Dia beli mesin jahit. Zaman tu mahal lah mesin jahit yang apa kan, yang boleh masuk ke dalam tu kan. Jadi siang mak saya akan menjahit. Dia malam dia tutup masuk dalam jadi meja. Situlah dia menulis. Di situlah terhasil Angin Timur Laut, Pertentangan dan sebagainya. Jadi novel-novel besar yang ada sekarang lahir dalam atas mesin jahit tu. Sangat menarik. Kemudian saya tengok, saya suka tengok tempat kerja penulis. Saya kata lebih kurang penulis-penulis besar. Bahkan saya pergi ke Jerman dulu, Frankfurt, saya tengok meja tulis getah pun kecil macam tu je. Tak adalah besar sangat, hebat. Dan meja tulis saya pun macam tu juga. Lebih kurang begitulah juga. Masya-Allah. Tapi bayangkan bang, saya yang di luar ni kan, bila melihat nama Osman Kelantan tu, apabila contoh novel Osman Kelantan diadaptasi kepada filem kan, jadi Johor kan, daripada novel Juara kan. So kita mencari-cari waktu tu. Kita meneliti macam ini nama-nama besar dalam dunia sastra. Orang kecil macam saya lah. Jadi samalah seperti T. Alias Tahib apabila saya menemui sajak-sajak beliau dalam bukan tulisan pun, dalam komik novel grafik Matsum, tulisan Lat tu kan. Jadi saya kata siapa T. Alias Tahib ni nama besar, sebab bayangkan Lat kartunis nak masukkan dalam ni, kalau saya tidak silap malah sampai dua sajaknya dimasukkan. Jadi itulah nak tanya pada Abang Rustam lah, sebab melihat pada Abang Rustam pun menerbitkan kembali kan karya-karya arwahnya, dan saya kira itu dah menunjukkan yang Abang Rustam ada orang kata penglihatan baru terhadap arwah ayahnya, yang kata ini karya-karya yang besar yang perlu diterbitkan semula. Jadi bila titik temu itu? Sebenarnya karya-karya arwah sudah diterbitkan semula oleh Dewan Bahasa pada lebih kurang 5 tahun yang lalu di bawah Tukul Cetak. Tetapi karya-karyanya sedikit tersekat kerana ada kesilapan tertentu. Pada masa yang sama, saya sendiri memahami bahawa permintaan tentang karya arwah masih lagi kuat melalui ciapan, melalui perbincangan. Jadi saya berbincang secara keluarga untuk menyatakan hasrat dan semua bersetuju, dan jadi dari situ kami keluarkan, dan memang ternyata
sehingga ke sekarang permintaan masih lagi kuat. Jadi saya yang menguruskan hampir setiap minggu, selang 2-3 hari punya. Kita tahu buku puisi adalah genre yang paling tidak orang beli, saya jual. Jadi saya dari situ saya membuat ini sendiri yang karyanya masih lagi relevan. Kerana ketika itu saya juga memahami bahawa peringkat umur yang macam mana saya dari segi pemasaran, saya faham bahawa peringkat umur yang muda masih yang banyak juga membaca. Jadi itu saya punya sasaran. Jadi bila buku dilancarkan, saya juga betul menepati saya. Ya. Menarik, sangat menarik. Kita dapat lihat yang Abang Rustam dapat lihat sendiri bagaimana bukan sahaja orang kata mingguan, tapi malah 2-3 hari ada saja yang membeli. Itu menunjukkan yang memang nama T. Alas dan karya-karya beliau masih orang kata mekar. Alhamdulillah. Kita berbalik pada Kak Aslina. Dan kita dah tahu dah tadi tu, nampaknya memang Kak Aslina ni orang kata natural born writer lah. Sentiasa mendapati untuk karangan, itu sudah tentu. Dan nampaknya Kak Aslina pun sudah mula menulis kan awal tu. Tapi saya nak tahu, kalaulah arwah ayahnya Pak Usman Awang ada memberi pedoman atau bimbingan kalau bagaimana nak menulis sajak. Okey, pengalaman saya ni kira berbagai emosi. Pada mula saya menulis di sekolah menengah untuk majalah sekolah. Saya menulis sebuah puisi dan minta arwah ayah tolong tengokkan edit ke apa. Editor pertamanya arwah ayah. Jadi dia punya banyaklah dia punya cross, dia punya komen, dia punya dan kita seorang remaja yang baru mula tahu macam mana nak memberontak. Okey. Dapat perasaan memberontak itu. Jadi saya rasa marah, tersinggung. Saya tak cakap apa-apa dengan dia. Saya angguk saja. Saya masuk bilik, saya koyak, saya kromot, buang dalam tong sampah, rasa marah. Itu pertama kali saya minta dia edit puisi saya, suruh dia tengok. Jadi selepas itu saya tak mau menulis. Saya tak mau menulis. Saya lebih sebab saya suka seni, saya lebih suka menyanyi, menari, melukis. Saya buat itu semua. Tapi saya tak mau menulis. Buat beberapa tahun. Baik. Merajuk. Ya. Merajuk. Merajuk. Selepas itu baru saya menulis semula. Tapi Kak Aslina teringat kembalilah teguran-teguran yang dibuat oleh ayah kan. Teguran. Tapi sebenarnya teguran itu semua membina. Membuat saya lebih menjadi kritik kepada tulisan saya sendiri. Saya menjadi sangat kritis tentang penulisan saya sendiri. Sampai hingga kini saya rasa penulisan saya tak cukup bagus untuk dicetak. Saya punya perasaan itu terbawa sampai sekarang. Begitu. Mungkin kesan dari itu. Jadi itu yang saya selalu kurang minat nak beri karya saya mana-mana. Cuma saya tulis bila saya suka, saya teringat apa-apa, saya rasa nak tulis, saya tulis. Itu saja. Pada saya itu satu kebebasan. Kebebasan untuk saya menulis, berkarya tanpa judgement. Ya. Menarik tu Kak Aslina. Nak bertanya pada Abang Zakir. Saya pernah bertanya pada Abang Zakir sebab saya pernah menyatakan lah, saya teringat
Saya kata, saya suka sangat dengan novel Juara. Atau Abang Zaki pernah kata, tak best. Saya ingat Abang Zaki kata tak best. Jadi saya teringat mungkin Abang Zaki ada orang kata preference sendiri atau kesukaan sendiri terhadap karya-karya arwah ayah. Mungkin ada fasa yang awal itu. Bagaimana Abang Zaki? Yes, Juara tu bagi saya okey juga lah saya baca. Tapi mengikut kata Tan Sri Johan Jaafar, dia kata karya besar Osman Kelantan sebenarnya Angin Timur Laut, kan. Tapi masa dulu saya suka baca Perwira sebab dia ada pertarungan apa semua, kata sejarah Tok Janggut dan sebagainya. Dan kebetulan saya tahu sumber daripada Perwira tu. Ada satu orang tua, kawan pada nenek saya, datang ke rumah tinggal. Dia tua dah. Dia yang bercerita tentang Awan Teleng ni. Dia hidup, dia kata umur dia sekitar 13 tahun, belasan tahun macam tu. Dia tengok mayat Tok Janggut tu digantung dan sebagainya. Dan dia kata ada seorang pahlawan Tok Janggut kena gantung juga selepas dalam beberapa bulan lepas tu Awan Teleng. Dia cerita tentang Awan. Jadi daripada cerita orang tua ni lah, orang tua saya dapat menulis novel tentang Perwira tu. Jadi itu kisah yang sebenar lah, maknanya pahlawan-pahlawan yang tak disebut oleh sejarah lah. Pahlawan-pahlawan Tok Janggut ramai yang tak disebut oleh sejarah yang berjuang pada masa tu. Jadi saya suka novel tu. Tapi kemudian dari segi saya memahami dari sudut sastra dan sebagainya, saya melihat dua novel Juara dan Angin Timur Laut lah yang kuat. Kemudian selepas tu dia akan pergilah kepada Orang Kota Baru dan sebagainya, Wajah Seorang Wanita. Jadi saya melihatlah daripada situ. Jadi itulah kesan-kesan yang saya lihat pada novel arwah ni. Ya. Kalau abang lihat antara karya-karya arwah lah, abang lebih lihat suka kepada prosa beliau, maaf, bagi saya fiction beliau, karya-karya novel atau cerpen beliau, atau esei beliau. Beliau juga saya kira memang kuat dalam esei juga. Okey, esei saya baca, tapi saya lebih melihat dia seorang novelis lah. Jadi saya suka baca novel dia lah. Dan novel tu dia datang macam satu gelombang zaman masa tu, sekali dengan Usman Awang, sekali dengan Renawati, sekali dengan Ihsan Mat Said, Shahanun Azizi. Dia datang sekali. Kemudian Tik Al-Laik dia datang kemudian sedikit, tapi dengan puisi. Saya lebih melihat kepada prosa. Kalau Usman Awang pun dia juga banyak puisi, kekuatan dia kan, prosa dia. Ada cerpen-cerpen yang saya baca yang menarik apa semua kan, macam apa tu yang terakhir apa semua tu. Dan tapi saya melihat Osman Kelantan ni sebagai seorang novelis lah. Ya. Dan saya pun dapat nampak lah perkembangan arwah Osman sebagai seorang novelis tu jelas, gerapan dan perkembangan dia tu nampak, malah mengikut, orang kata setiap zaman itu ada orang kata percubaan atau pembaharuan yang dilakukan. Baik, untuk Abang Rostam, sebab kita dah tahu Kak Aslina seorang penulis, Abang Zaki seorang penulis, Abang Rostam dah melihat pada karya-karya arwah ayahnya tu, tak rasa nak ikut jejak ayah tak? Tak rasa nak menulis tak? Atau ada sebenarnya yang tersimpan dalam laci mana-mana kat rumah tu? Bagaimana abang? Sebenarnya ada. Ada. Cuma saya tidak teruskan kerana ketika ini dan sebelumnya karya saya agak membantutkan saya untuk meluangkan masa menulis. Jadi sebab daripada awal saya sudah memilih jalan yang tidak selari dengan arwah ayah. Jadi ketika sekarang ini saya memang berniat, insya-Allah kalau diizinkan, diberi luang, saya mungkin ini berita yang menarik, berita yang sangat kalau baik. diberikan ruang, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Memang saya sendirilah sebagai editor Dewan Sastra mengalu-alukan lah dengan tangan yang terbuka, juga kepada Kak Aslina, dalam proses lah, kalaupun dalam proses, sebab saya dapat tahu yang Kak Aslina juga ada menulis dalam Facebook sebenarnya kan. Mungkin Kak Aslina boleh cerita sikit proses Kak Aslina menulis, bagaimana berbezanya Kak Aslina dengan ayah. Ya.
beza tu saya tak berapa pasti, tapi sebab arwah ayah itu satu kerjayanya. Satu kerjayanya. Rasanya menulis ini bila dia menjadi satu kerjaya dan ianya hanya satu hobi, ada banyak beza. Ya. Macam kalau kerjaya tu dia terpaksa kejar deadline. Tarikh tarikh akhir. akhir. Okey, jadi banyaklah emosi, marah, panik, risau, gusar ya. Jadi kalau dia di rumah, kami tak boleh ganggu dia. Dia kalau dia dalam bilik buku dia, jangan bising, jangan buka pintu bilik buku tu. Cuma kalau dia nak kopi ke apa, dia akan keluar minta arwah mak bawa masuk, okey. Tapi kita anak-anak tak boleh masuk dalam bilik tu, tak boleh bising-bising. Lain daripada saya yang rasanya saya masa kini masih bebas menulis. Jadi saya tulis ikut rasa. Ikut rasa maknanya kalau ada pada saya itu satu isu dan saya ingin menyatakan sesuatu, saya akan tulis. Tapi kadang-kadang saya tak sempat nak menulis. Mungkin ada kerja lain ke, tengah sibuk ke apa. Ya. Tapi ayat-ayat tu akan menari-nari dalam minda saya. Dan selagi saya tak tulis, dia macam mengganggu. Sepatah pun tak apa, saya tulis tapi saya simpan. Dan lepas itu saya akan dan Facebook kan kita boleh macam edit. Itu yang best. Saya akan tukar sampai saya puas. Itu saya biarkan. Sangat menarik. Keadaan yang Kak Aslina lalui sekarang kan berbeza dengan ayah dulu. Ya. Tapi sebenarnya ramai yang dah suruh saya kumpul, termasuklah Pak Samad. Dia bising dengan saya sebab dia tahu saya menulis sebab waktu hari lahirnya satu ketika dulu masa saya bersama anaknya Hilmi dalam Wira Bukit gabung untuk jual buku. Sebab saya selepas arwah pergi, saya tak tahu mana arah tuju saya nak kembangkan atau mewar-warakan karya arwah. Jadi yang membantu saya adalah Hilmi dan Pak Samad, membimbing saya macam mana nak jual buku apa semualah kan. Jadi kebetulan hari lahir Pak Samad dan saya dalam perjalanan dari rumah ke KL Book Fair tu tempat kami jual buku, saya tulis dalam buku nota saya. Saya tak drive lah saya. Bila sampai tu saya cakap, "Bapa duduk sekejap," dan saya baca. Baru dia tahu saya menulis. Dia kata, "Haslina mesti teruskan." Mesti teruskan dan kumpulkan. Dan sebelum PKP dia tanya saya, "Dah kumpul?" Saya kata, InsyaAllah bapa. Itu saja saya cakap. InsyaAllah kami doakanlah yang Kak Aslina akan dapat lah, yang kumpulkan akhirnya. Kita menunggulah nanti karya Kak Aslina. InsyaAllah. Jangan tunggu sangat. Tak apa. Begini, okey. Abang Zakir dan Abang Rustam, saya rasa soalan yang sama, tapi nak tengok saja ada perbezaan tak cara abang menulis dengan cara arwah ayah menulis. Mungkin disiplinnya berbeza kan. Sebab melihat pada abang produktifnya sangat cepat. Baru-baru ini kita tengok ada 5-4 buku abang keluar satu masa dengan sangat mengejutkan kan. Jadi ada perbezaan tak atau memang ada persamaan sebenarnya yang abang belajar daripada arwah ayah? Sebenarnya kalau nak lihat, arwah ni lebih produktif, lebih prolific cara bekerja.
saya ni tak proaktif sangat, tapi saya lebih strategik. Saya simpan dulu, baru saya keluar serentak. Sebab saya terlibat dalam industri. Baik, arwah ni dia pensyarah, dia pengajar, dia betul-betul idealis lah dari segi berfikir. Saya ni lebih praktikal, sedikit kapitalis kan. Jadi saya lebih strategik daripada segi penerbitan. Sebenarnya bukan produktif pun. Kadang-kadang ada yang lama saya terbitkan. Begitu rupanya. Tapi daripada awal lagi, sebenarnya memang ketika saya tak pernah fikir saya nak jadi penulis. Dan saya tak minat belajar pun kan. Tapi kalau dalam pelajaran, walaupun saya kurang belajar, selalunya result saya bagus kan. Tapi saya tak minat. Saya memikirkan saya nak jadi, saya suka muzik. Saya memikirkan saya nak jadi pemuzik ataupun menjadi pemain bola sepak. Dua perkara je. Tak pernah fikir dalam fikiran saya nak jadi penulis. Tapi saya suka membaca sebab keadaan persekitaran. Bila saya menulis, arwah tak pernah ambil tahu soal saya punya baca. Tak pernah edit, tak pernah apa. Dia biarkan saya. Dia biarkan saya. Pertamanya saya ni memang degil lah. Kalau suruh memang saya akan melawan lah. Biasalah remaja kan. Yang mana tak suruh saya buat lah. Kalau dia suruh memang saya takkan buat lah. Jadi dia biarkan. Yang keduanya, dia mungkin nak membiarkan saya tumbuh sendiri, tanpa bayang-bayang sesiapa. Jadi saya tumbuh sendiri tanpa bayang-bayang sesiapa. Saya tumbuh tanpa bayang. Saya tak ada guru dalam penulisan, tapi saya tumbuh dengan apa yang saya perhatikan. Jadi bila saya tulis, dia tak pernah edit, tak pernah kacau. Saya bereksperimen macam mana pun, dia tak pernah kata apa-apa, tak pernah sebut, tak pernah kritik apa-apa, kecuali hal-hal yang melibatkan penulisan yang bersifat ada hal-hal agama. Biasalah kita muda-muda ni banyak tulisan-tulisan kita macam cakap tentang agama, tapi benda yang tak betul dari sudut ni yang tu dia tegur. Yang tu dia tegur sebab dia aliran pondok juga apa semua kan, yang perkara-perkara yang tu dia akan tegur. Hal-hal yang lain dia biarkan. Jadi akhirnya saya tumbuh dengan identiti saya sendiri. Identiti berontak saya, nak mencari yang baru, tak nak yang lama apa semua. Saya berbeza. Dia sangat konvensional, mengikut gelombang mereka dahulu. Saya nak keluar daripada gelombang konvensional tu. Saya nak pecahkan gelombang tu. Saya keluar dengan benda-benda yang memang tak konvensional langsung kan. Sampai dulu dikritik melarikan ke layak. Saya bersama Zain, Masli, Daing apa semua tu. Jadi kami memang bergerak nak keluar daripada konvensional. Tapi dia biarkan. Sebab dia kata mungkin dia bagi saya peluang untuk tumbuh menjadi diri saya sendiri. Masya-Allah. Jadi saya tumbuh untuk jadi diri saya sendiri. Jadi berbeza. Dia cuma kelebihan penulis-penulis dahulu, gelombang-gelombang ni, mereka ada kekuatan latar. Latar pengalaman hidup. Macam saya, generasi saya dan sekarang ni tak ada. Sawah padi pun tak pernah tengok, pokok, kebun, dusun tak pernah tengok, sungai tak pernah mandi kan. Generasi diorang tengok. Dan dia bila menulis, mereka bertarung. Sebab tu dia suka macam cerita-cerita yang menunjukkan jago-jago ni, petarung-petarung. Sebab mungkin dia berbeza sedikit daripada orang di masyarakat dia. Bila menulis tentang kemiskinan, orang-orang mungkin di situ bekerja sebagai nelayan. Kebetulan dia sebagai guru. Jadi sudut pandang dia sedikit berbeza untuk melihat. Tapi dia menulis tentang kemiskinan yang bukan saja dilihat, sebahagiannya dirasa. Jadi mereka bertarung untuk membawa hal-hal ni diubah, samalah seperti mana-mana penulis dahulu. Kita sekarang menulis tak ada dah nak bertarung. Perjuangan apa semua tak tahu. Idealism apa tahu. Semua nak eksperimen dengan bentuk dan menunjukkan kebijakan yang tak bijak tu lah. Mungkin keadaan sekarang ni lebih banyak pertarungan dengan diri, ya bang? Ya, itu saya rasa betul. Pertarungan dengan diri. Kita nak tahu siapa diri kita ni. Kita dah hilang. Dulu lain, dulu jelas. Jadi saya kemudian bila usia dah meningkat ni, saya lebih menghormati penulis-penulis yang datang dengan feel yang dia rasa ni. Saya lebih hormati dan saya lebih suka baca raw. Saya sekarang lebih suka baca karya-karya lama. Saya pun rasa yang itu betul-betul jelas lah kan, kekuatan yang ada pada era dulu. Abang Rostam, mungkin susahlah nak dibandingkan disiplin abang dengan disiplin arwah ayah, tapi mungkin kita nak tahu jugalah pengalaman
cara penulisan arwah ayahnya kan, cara beliau berdisiplin diri dalam penulisan. Adakah macam Osman Awang kan, tutup pintu, kunci, tak bagi orang masuk, atau ya di mana-mana saja beliau menulis saja? Arwah ayah dia bekerja sebagai seorang guru, Ya. tetapi minatnya pada puisi sangat fokus. Jadi sepanjang hidupnya dia hanya menghasilkan 7 antologi, kumpulan antologi puisi. Walaupun begitu dia sangat cermat, peribadinya sangat cermat memilih diksi, memilih kata-kata dan sebagainya, sangat teliti, selalu membuat membaik pulih catatan-catatan yang ada. Beliau dilahirkan di Kuala Terengganu. Ya. Bersaksikan angin pantai China Selatan, Laut China Selatan, Ya. angin kuat, monsun hujung tahun, Ya. kesukaran kehidupan nelayan, mendapatkan rezeki, dan juga beliau, bila saya sekarang ni, pada peringkat sekarang, bila saya baca, dia bermula dengan watak dan juga latar ketika itulah. So ini menjadi tema-tema tema-tema yang pertama lah yang wujud dalam karya-karyanya. Kemudian bila berkahwin, dia berpindah ke Kuala Lumpur, dia menukar sekolahnya ke Kuala Lumpur. Kemudian latarnya juga berubah kan, di situ ideanya juga berubah, lebih melihat pada persekitaran, kemudian tentang isu-isu sosial, kritik, selain daripada saya sukakan paradoks dan juga ironi yang digunakan. Saya tersenyum bila membaca. Memang banyak sekali diletakkan di dalam karya ayah. Kemudian ayah juga mempunyai stylenya sendiri. Dia menulis lewat malam, dia perlukan kesunyian. Dia juga beritahu dia perlukan bila dalam keadaan lapar untuk menulis. Ada beberapa ciri-ciri lain lah. Kesunyian ketika siang, kalau bukan waktu mengajar, kalau terutamanya di hujung minggu lah, bila dia keluar mencari idea, kemudian idea tu dicatatkan pada kertas dan buku nota. Dia membawa buku nota. I see. Dia walaupun ada buku nota, kadang dalam keadaan spontan dia menggunakan kata-kata yang ada lah, apa-apa yang ada. Kemudian baru dipindahkan dan digomol lah, dihalusi, dan mungkin semuanya bergantung. Ada kalanya mengambil masa tempoh masa yang singkat untuk menghasilkan, ada kalanya berbulan-bulan. Jadi saya lihat juga dia sangat sensitif. Dia menggunakan derianya. Beliau sukakan muzik. Beliau dengar pelbagai dangdut, keroncong, muzik asli. Yalah, koleksi kaset dia pelbagai. Bila seorang penulis memang membacalah buku, kita fahamlah. Juga minatkan filem. Dia suka filem. Ketika itu, selain daripada filem Melayu, filem-filem Amerika sudah masuk ke panggung-panggung di Kuala Terengganu dulu. Dia dari Kuala Terengganu. Sebab itulah yang dibincangkan dengan rakan sebaya, filem-filem yang keluar ketika itu. Selain daripada filem, muzik, dia sensitif dengan persekitaran. Dengan ada satu karyanya tentang seorang perempuan tua yang berdiri di pasar kedai payang. Watak perempuan itu
memberi dia ilham untuk menulis sesuatu tentang perempuan itu. Jadi selain watak, latar, jadi lah proses penulisan dia menarik lah. Kiranya abang juga sebabkan abang juga mengumpul barang-barang arwah ayah kan, jadi abang juga dapat melihatlah bukti-bukti kukuh proses penulisan itu berkaitan dengan barang-barang tersebut kan. Mungkin ada yang abang boleh tampilkan, ada barang yang menarik dalam simpanan milik arwah ayah itu yang berkaitan dengan sajak arwah ayahnya. Ya, memang ada. Malah saya juga berniat kalau diizinkanlah untuk berkongsi tentang kaedah kan. Kaedah penulisan beliau. Penulisan saya terfikir ini agak menarik sebab untuk memberi masyarakat tentang tabiat penulis. Jadi macam-macam nak tahu. Bila kita membaca seorang penulis, kita juga nak tahu latar belakangnya. Jadi itu memberikan saya idea, mungkin ini juga sesuai untuk saya bukukan bagaimana kita sangat menarik. Ada saya masih ada memiliki buku-buku nota yang dia buat conteng, dia buat, dia baiki dia punya dan sebagainya lah. Itulah. Masya Allah. Itu semua barang-barang yang sangat bernilai. Saya anggap, saya rasa Kak Sina pun ada banyak simpanan barangan. Selepas arwah tak ada, kami mengemas barang-barang dia, dan ada jumpa buku latihan. Dia belajar bahasa Inggeris. Lepas tu saya jumpa diary. Saya rasa ini masa dia di Singapura. Ada ditulis dia pinjam duit Ashraf berapa. Sebab waktu itu kan orang susah. 50 sen pun tulis. Gila, ya. Dan kita mula ada apresiasi tentang nilai dari benda-benda macam ni, kecil-kecil, 1 sen, 5 sen. Anak-anak sekarang nampak 1 sen mana, 1 sen, 5 sen pun tak nak pegang. Padahal dulu kita masa pergi sekolah, mak kasih 5 sen ikat dekat sapu tangan ke, kan. Jadi tak hilang. Macam tu. Saya seperti Rustam juga, saya banyak tahu tentang kisah-kisah arwah masa dia kecil. Macam mana penderitaan, sebab arwah keluarganya sebenarnya daripada Terengganu, tapi mereka berhijrah ke Kuala Sedili sebagai nelayan. Jadi keperitan untuk menjadi seorang nelayan macam arwah ayahnya, seorang nelayan, tetapi musim tengkujuh dia masuk hutan cari rotan untuk dijual. Jadi banyak cerita tentang arwah, tentang bapaknya. Arwah dulu pergi sekolah tak pakai kasut, jalan kaki ayam. Nak pergi ke sekolah tu ada tar dengan sebelah tu bukan rumput, dia lebih pada semalu yang tajam-tajam tu kan. Jadi dia akan lari anak atas tar, lepas tu lari atas semalu tu. Jadi duri panas duri. Dan kalau dia dapat duit daripada arwah ayahnya, kalau ada duit 1 sen ke apa, itu bukan untuk makan, itu untuk pinjam buku dari kawan. Dia akan bayar duit 1 sen ke 2 sen ke,
pada kawan dia untuk pinjam buku sebab dia tak mampu membeli buku. Masya Allah. Jadi macam mana kita nak ajar apresiasi nilai kepada anak, itu pada saya itu satu isu, satu isu besar. Mungkin dengan pengalaman yang Kak Aslina berikan hari ini saya rasa cukup baik, ya. Kita jadikan sebagai satu teladan lah, ya, yang harap tersampai dan boleh disampaikan kepada anak-anak generasi baru ini, insya-Allah. Baik, kita dah masuk pada segmen akhir, ya. Memandangkan ini adalah Georgetown Literary Festival, jadi saya ingin bertanyalah pada ketiga-tiga panelis, ya, Kak Aslina, Abang Zakir, Abang Rustam, ya. Mungkin ada pengalaman yang menarik yang berlangsung antara Kak Aslina dengan arwah ayahnya di Pulau Pinang, dan mungkin terhasil karya ke apa-apa ke waktu di Pulau Pinang. Mungkin Kak Aslina boleh kongsikan bersama kami. Tentang karya di Pulau Pinang saya tak pasti. Okay. Tetapi masa saya kecil dulu kami sering ke Pulau Pinang pada waktu cuti sekolah, sebab arwah ibu saya lahir di Pulau Pinang dan keluarganya di sana. Jadi kami akan habis masa di Penang. Arwah akan hantar, lepas tu dia balik bekerja, dan waktu habis cuti sekolah dia akan datang ambil. Tapi dia ada ramai kawan di Pulau Pinang, dan saya rasa banyak cetusan semangatnya dari teman-teman di Pulau Pinang. Cuma saya kurang pasti tentang sejauh mana. Ya. Abang Zakir macam mana? Sebab saya tahu Abang Zakir pernah sekolah di Penang Free School, kan? Saya memang membesar di Pulau Pinang. Saya, kampung saya sebenarnya lebih nampak macam Pulau Pinang. Sebab saya kalau alumni sekolah, semua alumni sekolah rendah di Gulugo, lepas tu sekolah menengah Penang Free. Jadi memang membesar di Pulau Pinang. Cuma kalau masa tu arwah ni mengajar, membuat ijazah sarjananya dan mengajar di USM. Jadi masa tu memang tak adalah karya-karya penulisan. Dia banyak buku-buku kajian dia banyaklah ketika di Pulau Pinang. Dia memanglah kami jadi di Pulau Pinang tu memang sejarahnya banyaklah. Sejarah hidup 80-an yang mana guru pergi belajar, gaji potong separuh, dapat 800 je. Kemudian sewa rumah di Pulau Pinang 400. Macam nak hidup dengan 400 tu? Tengah mengambil sarjana dan menjadi tutor, dengan allowance tutor berapa banyak. Jadi dia setiap minggu dia akan pergi mengajar tuition. Jadi itulah. Jadi tak ada karya kreatif menguruskan hidupan, dan banyak karya-karya yang akademik lah masa tu. Sebab dia USM masa tu. Baik. Abang Rustam macam mana pengalaman? Ibu saya berasal dari Pulau Pinang. Cuma ayah kepada ibu saya bekerja dengan bomba lapangan terbang. Daripada lapangan terbang Pulau Pinang, mereka berpindah ke Kedah, kemudian baru berpindah ke Subang sejak dari awal 70-an. Jadi ibu saya dan ayah saya berjumpa di Kuala Lumpur. Jadi keluarga sebelah ibu pun berada di Kuala Lumpur. Tidak kerap ke Pulau Pinang. Tetapi ayah ada menghasilkan beberapa puisi berlatarkan Pulau Pinang. Ada 2 atau 3 di Penang Road dan juga di Batu Feringgi. Menarik. Baik, memandangkan kita sudah kesuntukan masa dan sudah di akhir ni, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Georgetown Literary Festival, kepada Puan Faulin Fan, kepada Cik Uzuddin, kerana sama-sama dapat kita berbual-bual bicara pada hari ini. Sebelum kita tutup, memandangkan saya sudah membaca petikan tulisan arwah Osman Awang, mungkin saya bukakan kepada Abang Rustam untuk bacakan sedikit petikan tulisan pilihan arwah ayah, dan kemudian Abang Zakir
penulisan petikan arwah ayahnya. Dipersilakan. Okay, saya mulakan dahulu. Boleh, ya. Okay, saya memilih sebuah puisi berjudul Di Tangan Penyair dari kumpulan puisi Seberkas Kunci. Di tangan penyair, pagi perak lembut di leher padi, senja tembaga cair di bibir kerbau, bulan emas mengilau di paha kali. Di tangan penyair, segala kemungkinan bisa terjadi. Laut yang nyenyak tiba-tiba terjaga dalam dirinya. Hujan yang mencurah mencipta telaga jernih dalam dirinya. Bayang-bayang dahaga terguling di tepi telaga. Di tangan penyair, rahsia kata mengandungi tanya, makna diri bertambah rumit, bahasa cinta terus segar. Di tangan penyair tersimpan teka silang kata, di sinilah ia mengisi huruf-huruf hidup ke petak dunianya. Terima kasih. Silakan. Saya baca dulu perenggan je. Ya. Daripada novel Norbani. Judul asalnya Pertentangan. Dia mahu berlaku jujur dalam kerja seninya. Sejujur Nabi, seni itu adalah jiwanya sendiri, seluruh kehidupannya sendiri. Berlaku tidak senonoh, curang, bererti menyayat-nyayat jiwanya sendiri. Dan dapatkah seni dinilai dengan wang? Apakah dia dapat dipaksa-paksa, diheret-heret dan ditunda-tunda untuk melahirkan seni dengan perhitungan wang? Dia benar-benar merasakan sedang berada di dua persimpangan jalan. Jalan seni yang penuh dengan para malaikat dan jalan kebendaan yang dihuni oleh bapa-bapa syaitan dari neraka. Terima kasih. Alhamdulillah, sudah selesailah ya. Pertemuan kita pada hari ini. Semoga dapatlah kita beberapa manfaat daripada bual bicara ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Terima kasih.